يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. Di belakang wa maghfiratuhu wa ihsanu lagi wa ikhwan lagi wa ridwan. Empat benda lebih habis. Kita dah sampai pada bab ke-6. Biar ni qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Illa anqal, telah berkata musannif kitab sampai kepada muka surat 39. Betul 39. Bab yang ke-6 pada menyatakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab Allah pun masuk kitab-kitab Allah. Apa masuk kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah ini bukan bermaksud kefahaman yang kita nak ambil ia adalah pedoman kepada manusia. Bukan kitab Allah, kitab yang Allah baca, bukan? Faham? Kita faham kitab ni buku Allah. Bukan buku Allah, maksud buku Allah ni buku yang Allah baca kemudian Allah bagi pada kita, bukan. Tapi kitab ini adalah kitab panduan yang didatangkan kepada nabi-nabi yang tertentu ataupun rasul-rasul tertentu. Apa? Apa ekor? Macam mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dapat? Belum dapat. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Apa yang nombor 10 tu Ustaz? Mana tu Ustaz belum terangkan lagi? Belum terang lagi ya? Tak apa, saya masuk dia dulu. Saya masuk dia dulu Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Thank you Aunty Imah, ingatkan. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini dalil mengatakan bahawa orang beriman ini perlu berimannya kepada kutubihi, iaitu kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Ada orang faham kitab, buku ni Allah punya, maksud Allah yang baca selalu. Tak, bukan Allah yang baca. Allah tak perlu pun benda tadi. Allah memang maha alim. Allah bagi ilmu ini ataupun Quran, kitab ini untuk menjadi pedoman kita. Dapat? Sayangnya Allah kepada manusia ini. 4 kitab Allah yang wajib diimani. Maksud iman ni apa? Yakin dengan sesungguhnya dalam hati. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ulama mengatakan dzalikal kitab. Dzalikal kitab mufrad, singular. Dia mufrad musanna jamak. Dia mufrad. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab pada apa? Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Maksud para ulama mengatakan la raiba fihi kepada Quran sebab apa? Sebab di dalam Quran lah terbit semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi-nabi. Dapat? Tak ada alasan kita baca kitab lain lah. Ustaz, saya sekarang dah baca Bible. Di Quran pun tak habis lagi kan. Tajwid tak habis, makhraj tak habis, tadabbur, tafsir tak habis lagi. Baca Bible pula. Salah ke tak salah? Takut kita yang salah faham nanti. Better habiskan kita punya ni. Sebab dalam Quran dah termaktub keseluruhan. Nampak? Habis ni kita masuk yang sebab ada kaitan. Boleh? Habis ni sikit kita masuk yang boleh? Kata musannif, arba'atun min kutubin tafsiluha tafsiluha Taurat Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Sedap semua fathah belakang. Ini nama orang dulu. Maksudnya dijadikan syair ataupun boleh katakan tersusun kalam-kalam keimanan mereka dulu. Rincian 4 kitab yang wajib diketahui adalah Taurat. Pertama dimulakan dengan kitab Taurat. Taurat ni siapa punya? Nabi Musa alaihi salam, yang diturunkan membawa petunjuk. Zaburnya, Zabur iaitu Nabi Daud alaihi salam. Zabur untuk siapa? Nabi Daud alaihi salam. Injil yang diturunkan atas Isa, dan Furqan. Furqan adalah nama lain bagi nama Al-Quran. Apa nama lain Al-Quran ini? Pertama Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Quran. Lagi? Ingat lagi? Az-Zikri pun nama Quran. Mahal tak nama saya? Mahal. Terima kasih mak bagi nama ni. Nama Quran juga. Kalau tak ingat tak tahu jugalah. Yang diturunkan kepada sebaik-baik Nabi, malah maksud khairil mala, sebaik-baik Nabi ataupun sebaik-baik pemberian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas lagi panjang, Nabi-Nabi yang terdahulu hanya dibenarkan membawa kitab. Maksudnya Nabi-Nabi selain pada Rasulullah 3 Nabi sahaja. Kita dah belajar, jumhur para ulama mengatakan para Nabi yang ada dan Rasul, termasuknya Rasul, semua sekali ada berapa? 200,000 para Nabi dan Rasul. Tapi secara mudah kita nak faham, para Nabi. Pandangan juga ada pandangan cakap 124,000 para Nabi dan Rasul. Di antara 200,000 ataupun pandangan yang mengatakan 124,000, hanya dipilih 300 berapa? 3 riwayat. Ni kita dah belajar kan. Pertama 313, yang kedua 314, dan dalam kitab ni disebut dengan 315. Ini siapa? Para Rasul. Kemudian diangkat daripada mereka ini Rasul yang wajib diketahui berapa? 25 sahaja. Dapat? Dan dipilih melalui 25 ini diangkat beberapa Nabi yang dinamakan pertama Ulul Azmi. Yang kedua diangkat daripada 25 ini diangkat oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kitab Allah.
firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa? 4 orang. Pertama Nabi, dalam kitab disebut dengan didahului takdim dengan Nabi Musa dengan kitab Taurat, betul? Nabi Daud dengan kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa dengan kitab Injil, dan yang terakhir Al-Furqan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 orang ini diangkat seorang sahaja Nabi yang layak untuk menerima seluruh kitab-kitab yang pernah turun. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal tak? Mahal. Quran turun ni mahal. Sebab Allah beritahu dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah beritahu, "Lau anzalna hadzal Quran." Kalaulah aku turunkan "Lau anzalna hadzal Quran", ini Quran ni, perkataan aku ini yang berhimpun semua kitab, ala jabal, atas gunung, la ra'aitahu. Ayat disebut dengan la ra'ai, bukan nazara. Ra'ai maksud apa? Kamu akan melihat dengan secara live, secara langsung ketika itu. Kalau kamu nampak aku turunkan Quran ni atas gunung, la ra'aitahu. Allah sebut la ra'ai, bukan la nazar, bukan la ra'aitahu. Kamu akan melihat dengan nyata, dengan jelas, dengan live. Khasyian. Khasyian apa? Takut. Siapa yang takut? Jabal tadi, gunung tadi yang kamu tak pernah tengok. Pernah tengok gunung takut? Ustaz, gunung boleh takut? Yelah, orang takut cara dia. Kucing takut cara dia, ikan takut cara dia, monyet takut cara dia, gunung takut cara dia lah. La ra'aitahu khasyian. Kamu akan melihat secara nyata. Kamu nampak gunung itu takut. Kalau kamu tengok, kata guru kami, kalau kamu tengok secara lain, kamu tahu tengok keadaan gunung tu lain, kamu tahu dia tengah takut. La ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Ulama kata di firman ketika itu dah mula takut. Dan bila sampai ayat tadi ataupun sebelum disampaikan ayat Quran, mutasaddian, lebur. Dia takut dan lebur. Lebur ni hancur, berdebu. Mutasaddian min khasyatillah. Min khasyatillah, bukan min khasyatil Quran, tak. Min khasyatillah, kerana takutkan kepada Allah. Siapa Allah? Yang memfirmankan Quran ini. Bukan kerana perkataan, tak. Kerana zat yang menurunkan Al-Quran. Mahal tak Quran? Mahal. Ini kita kena semak dalam diri kita. Bagaimana keluarga kita dengan Quran? Kita sendiri dengan Quran macam mana? Berapa ramai yang setiap kali disemak bacaan dia untuk memperbetulkan perkataan ini. Dan saya nak beritahu, empat kitab ini selain daripada Al-Quran, kita tak sebut anzala ataupun nazala, turun. Maksud turun yang beransur-ansur. Quran turun ansur-ansur. Selain daripada Al-Quran, semua segelebuk. Ini pandangan ulama. Zabur turun segelebuk, satu kitab. Taurat lagi baru, Taurat turun jadi batu. Bukan Taurat tu disumpah jadi batu, tak. Dia turun tu atas batu terus. Kata orang dia turun atas batu. Sebab apa? Sebab apa saya pernah ceritakan? Sebab apa Taurat ni diturun batu yang telah seumpama ditempur menjadi kitab Taurat. Ini pandangan ulama. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni keras kepala. Firman Allah yang telah diturunkan pada batu pun diorang boleh ubah. Apa lagi pada perkataan ataupun huruf. Atas batu boleh ubah lagi. Keras tak keras pada batu kepala diorang ni? Betul tak saya kata? Betul. Tapi kenapa Quran anzala perlahan-lahan? Para ulama mengatakan di sinilah
miracle, mukjizat dia ternampak, ataupun ajaibnya Quran yang nampak, supaya mudah para sahabat boleh menghafal. Sistem yang kita belajar, tengok sistem yang kita belajar daripada ni arah mana ni? Kiri ke kanan. Quran kalau ikut logik zaman sekarang, saya tak kata yang zaman sekarang, sesuatu benda yang luar daripada tabiat kebiasaan kita, kalau kita buat, dia janggal. Kita biasa jalan kaki kanan, mula kaki kanan dulu, mula kaki kiri dulu. Janggal. Kalau kita pusing, kita buat bulatan jogging, dah pusing di kanan dulu, pusing kiri pula, rasa janggal sikit. Dia akan jadi janggal. Tak payah jauh lah, boleh kanan, mula kiri, yang kiri mula kanan. Tengok macam mana. Para ulama kata, kalau ikut dalam metod penghafalan dan pemahaman Quran, kalau ikut dalam realiti sekarang, seumpama memang tak boleh dihafal. Sebab kita telah dididik daripada awal dengan sistem di kiri ke kanan. Tiba-tiba kita kena hafal daripada kanan ke kiri. Dan dalam verse Quran ni, ayat Quran ni, dia bukan huruf saja, kita kena melihat kepada baris, panjang dia, hukum dia. Tapi kita boleh buat tak? Boleh buat tak sekarang? Boleh. Ni tanda kita ke tanda Quran? Tanda Quran yang hebat. Ni mukjizat dia. Kalau ikut kita tak dapat. Dan para ulama mengatakan, tidak ada satu pun pandangan orang-orang terdahulu sebelum daripada Rasulullah yang menghafal kitab Injil dan Zabur. Injil, Zabur, Taurat tak ada, kecuali seorang. Saya pernah cerita dulu. Siapa? Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair yang tidur lama tu, ingat? Saya tak cerita pasal dia lah. Tapi dia menghafal. Para ulama kata dia menghafal kitab Taurat dan juga Zabur. Terpanggil juga zaman ni sebelum Nabi Isa AS, dia hafal dua kitab ini. Sebelum tu tak ada orang hafal. Tiba datang zaman Rasulullah, adanya umat yang boleh menghafal Al-Quran. Ini satu mukjizat besar. Dan kita hafal huruf ke huruf, bukan sentence. Bahkan orang yang hafal tu tanya makna pun tak tahu. Betul tak? Tak payah cerita Al-Quran, kita tanya di sini. Berapa ramai yang okey? Qul a'udzu bi rabbin nas. Semua hafal? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua hafal kan? Cuba terjemah sikit. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Tak apa kan? Walaupun tak faham ayat tadi, boleh hafal di Quran. Alangkah ruginya kita akhir zaman ni, kita tak gunakan peluang itu untuk keluar. Kita tak dapat. Jangan jadikan anak-anak ataupun cucu kita mangsa kita. Jangan. Aku tak dapat, dua aku tak payah dapat. Jangan. Jadikan mereka orang ahlul Quran. Dapat? Jelas? Sebab bola masuk yang belakang. Gitu sebelakang. Ini sebelakang sikit. 9 dan 10. Sebab Al-Quran, orang yang pertama yang akan diraih oleh malaikat Ridwan alaihi salam. Tadi 9, 10 saya simpan. Dan saya ada hutang 5 benda kan. Ingat ni? Ke saya je ingat? Tak ingat, saya tak cerita lah. Ada modal lain pula nanti kan. Dan para ulama mengatakan malaikat Ridwan alaihi salam, iaitu ketua. Kita dah bahas Ridwan ni siapa? Ketua malaikat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Ridwan ini pertama, orang yang selalu dinantikan oleh Ridwan. Menurut para ulama, yang pertama adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran, orang ahli Quran. Ahli Quran ni apa? Bukan dia hafal saja. Ada orang dia hafal.
Ahlul Quran apa? Dia tak boleh pisah dengan Quran. Walaupun dia tak faham, tetap dia pegang Quran. Dia baca, susah payah dengan Quran. Ada hari yang dia letakkan. Sehingga kata buku kami, saya pernah beritahu kan, tak dapat Quran ini orang lama itu tok-tok dulu punya sibuk masa kat luar, dakwah sana sini kan, ceramah, mengajar dan sebagainya. Tak ada masa untuk diri dia untuk baca Quran di pondok dia. Maka Quran di pondok, perjalanan tak tahulah dia baca tak baca sebab dah hafal semua. Dia pegang masalah tu, apa dia buat? Syur. Tu kita dapat menghargainya mereka yang terhadap Al-Quran. Samalah para ulama kata terhadap mereka yang memelihara Al-Quran ni, mereka juga akan dipelihara dan diraih oleh siapa? Malaikat Ridwan alaihissalam. Dan beza di antara kita yang paling ketara, bukan amalan, amalan zikir ke tak, paling ketara beza kita besok di akhirat, ulama kata adalah huruf terakhir daripada bacaan Al-Quran kita. Huruf terakhir berapa banyak? Kalau khatam berapa banyak? Dari 666 ayat tu pandangan ulama untuk khatam setiap sebulan. Double lah tu. Itulah darjat kita dalam syurga. Ustaz boleh banyaknya darjat. Jangan cerita ni syurga. Pisang pun tak boleh borak. Pisang dan syurga boleh borak dengan orang. Boleh cerita dengan orang pisang syurganya. Saya baca dekat pernah dengar riwayat pisang yang orang makan buang kulit dia kan, tahu-tahu jadi bukit kan. Tok-tok nenek kita selalu cerita. Belum lagi. Tak, sebelum ni pernah dengar tak makan pisang buang kulit dia, tak biasa. Para ulama mengatakan ada satu riwayat, orang yang makan pisang dalam syurga ini setiap kali gigitan membawa kepada 40 rasa. Macam mana? Wallahualam tu syurga. Dia dah riwayat pisang yang digigit di dalam syurga Allah sekali gigitan, sekali gigit. Bila makan pisang, sekali gigit telah ke? Mestilah banyak kali gigit kan. Sekali gigit 40 rasa. Gigitan kedua 40 rasa lagi. Dan gigitan yang kedua mendatangkan 40 rasa kedua tak sama macam 40 rasa pertama. Begitulah seterusnya. Dan kerja kita, saya pernah beritahu kerja kita dalam syurga paling banyak apa? Awal-awal termenung. Itulah gigit 40 rasa termenung. 40 tahun. Pertama siapa, kedua siapa, sampai 40. Itulah kerja kita. Dan kerja malaikat dalam syurga kita pengawal, dia kata bukan ni lah. Saya ingat hari ni almarhum Tuanku Dr. Idris Ibrahim secara detail dia cerita, Masya Allah. Saya dengar, kita bila makan, kita dah gigit, dia cerita tu macam dah boleh bayang kat orang. Macam tu kan, dia gigit, kita dah gigit, kita makan, kunyah. Sekali kunyah, bila kunyah tu ulama kata dah terbayang, berfikir termenung. Dan kerja malaikat apa buat? Apa kerja malaikat dalam syurga itu? Tegur kita, makanlah benda lain pula. Kejap lah, baru rasa dia kata. Tak, bukan baru rasa, dah 40 tahun dah kau kat sini. Kunyah kan. Acung ni dapat rasa lah kot okay, makanan sedap ke kan? Sedap. Dalam kajian, manusia terpegun tidak melebihi daripada 7 saat. Paling kuat 5. Terpegun tengok. Bila makan sedap 5 saat sampai 1, 2, 3 boleh lah. Tapi kejap lah, kejap. Seminit pun tak sampai. Boleh sampai seminit. Ada orang tengok Ferrari, dia suka tengok kereta kan, Ferrari lalu, cantik Ferrari. Seminit dia tengok, menung seminit. Kau faham ni? Aku tengok Ferrari. Tak. Lepas itu tak ada, kat dunia tak ada. Dia 5 ke 7 saat sahaja. Manusia normal boleh terpegun. Kalau dia tak normal, mungkin lah boleh pergi 10 hari dia termenung kan. Itu tak normal. Tak normal lah tu. Kalau dia termenung lama, tak normal. Kena rukiah kan. Kalau kat rumah suka termenung ya. Dan juga untuk muslimat kita termenung depan cermin lama, kena rukiah. Dapat? Dapat kan? Ustaz pun lambat pergi kelas. Kena rukiah kepala tu. Dapat?
termenung dalam dunia, para ulama kata tak lebih daripada 7 saat. Tapi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala gandaan yang tidak boleh dibayangkan. Para ulama kata 40 tahun akhirat ini pun adalah perkara yang masih lagi boleh dibayang. Sebab tu kita boleh menandakan 40 tahun, tapi sebenarnya tak boleh dibayangkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Jelas? Dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap daripada lelaki, lepas saya dah cerita perempuan ada pasang muka semua kan, ada seronok kan, cantiknya, tak payah beli-beli. Kita sekali beli. Saya tak tahu, dulu tak ada apa orang panggil bulu mata palsu tu? Apa orang panggil? Tak mengaku pula. Kan biasa pakai tu. Lepas tu nak buka mata, apa? Maskara. Nak pakai pun, nak kelip pun berat kan. Dulu ada maskara? Tak ada. Nak datangkan kepada maskara tu berapa puluh tahun masa ni, betul? Mungkin akan datang ni, kita tak tahu. Dia bagi mata ke apa, saya pun tak tahulah. Sekarang dah ada lens semua. Dalam syurga tak main tukar satu-satu. Spare part ni tak main semua. Itu teknologi dalam syurga. Sebab tu jual muka mata satu passion. Amin. Percaya tak percaya ni? Itu bahagian perempuan. Bahagian lagi para ulama mengatakan ada kaitan dengan dalam riwayat depan ni. Para ulama mengatakan orang lelaki akan diubah 5 perkara. Dicatat betul. Yang pertama, kita akan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tubuh kita. Besarnya tubuh kita akan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti tubuh Nabi Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan tubuh yang paling sesuai untuk menerima zat ataupun nikmat di dalam syurga adalah tubuh seperti Nabi Adam alaihissalam. Berapa ni Nabi Adam SAW? Pandangan para ulama 70-80 hasta. Tinggi lah, memang tinggi Nabi Adam alaihissalam. Tubuh kita besar-besar. Dan para ulama mengatakan kita juga bukan saja tubuh, kita juga akan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diubah wajah kita seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalam riwayat. Bagaimana wajah Nabi Yusuf alaihissalam semua orang tahu. Kisah Zulaikha kan, potong jari dia. Ulama mengatakan macam mana nak buat bandingan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, mana lebih cantik? Sebab apa Nabi Muhammad lebih cantik? Jawapan paling senang. Sebab dia adalah ketua para Nabi. Tentu dia paling cantik. Kan senang kan? Senang kan? Method tu. Itu jawapan UPSRE. Sekarang kita dah diploma, dah degree ijazah, kita tukar sikit. Pandangan ulama kenapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cantiknya Rasulullah tidak menyakitkan orang lain. Ulama membuat kiasan ataupun example, tamsilan. Nabi Yusuf alaihissalam cantik dia adalah seperti matahari. Cantik, bercahaya wajah seperti matahari. Dan Rasulullah kita selalu sebut seperti rembulan ataupun bulan. Bulan yang macam mana Ustaz? Bulan mengambang pada tanggal 14 hari bulan. Bulan mengambang 3 hari, 13, 14, 15. Ni sunat berpuasa. Orang panggil puasa putih. Yang paling terang adalah 14 hari bulan. Maka Nabi, para ulama kata, dan riwayat di dalam kitab Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi tulis, disyarah oleh Kutubul Aftab, Syekhul Hadi Maulana Zakaria tulis, disyarah apa? Nabi
Cantik ni seperti bulan sebab apa? Bulan mengeluarkan cahaya, tapi orang boleh tengok pada bulan. Bulan keluar cahaya tak? Dia pantullah cahaya kalau dalam sains kan. Tapi dia bercahaya tak? Bercahaya. Tapi cahaya dia tidak menyakitkan mata kita. Kalau matahari, dia bercahaya juga. Bercahaya. Boleh pandang? Dia boleh. Cerita Mahabatin kan, tengok matahari pagi. Mana boleh borak tengok bawah, bukan tengok matahari. Tahu tak cerita Mahabatin? Tak payah cerita, panjang ni. Tak ada pandangan. Para ulama mengatakan cantiknya Nabi Yusuf AS seumpama matahari. Menyakitkan, maksud menyakitkan kat sini apa? Kecantikan dia ini mendatangkan, mungkin boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Mudarat seperti mana? Seperti tadi. Mudaratnya orang boleh tengok terlampau cantik sehingga terpotong jari-jari mereka. Datang mudarat kat orang lain. Rasulullah ada tak riwayat cantiknya Rasulullah sampai orang betul-betul jadi? Tak ada. Itulah dalil bezanya. Dapat? Wajah seperti Nabi Yusuf AS. Saya dah dapat banyak. Yang ketiga, nampak 5 dah. Yang ketiga adalah suara. Suara kita akan diubah seperti Nabi Daud AS. Siapa Nabi Daud? Pembawa kitab Zabur. Dapat? Nabi Daud sedap macam mana suara dia? Ulama kata sedapnya suara Nabi Daud AS dalam riwayat Kisah Nabawi diriwayatkan bagaimana suara Nabi Daud ketika membaca Zabur. Para ulama mengatakan Nabi Daud AS kalau dibacakan Zabur, dibacakan kitab Zabur ini ketika berada di pertengahan laut, maka setiap ombak yang mengalir, ombak yang bergerak tadi akan berhenti. Berhenti sebab apa? Untuk mendengarkan suara Nabi Daud AS. Kalau dia duduk di air terjun, para ulama kata akan berhenti air terjun untuk dengar suara dia. Dan para ulama pernah diriwayatkan terlampau banyak setiap makhluk Allah yang berkeliling ketika Nabi Daud membacakan Zabur, burung-burung dan sebagainya, semua memberhentikan pekerjaan mereka untuk mendengar suara Nabi Daud AS. Sedap tak? Sedap. Bagaimana nak Ustaz akan dengar? Ya, setiap daripada kita yang masuk ke dalam syurga Allah, pertama sekali apabila kita dah habis di dalam syurga dengan nikmat kita, ada riwayat mengatakan Allah akan panggil Nabi Daud AS untuk membacakan kitab Zabur. Semua ahli syurga ketika itu akan mendengar suara Nabi Daud AS. Dan para ulama mengatakan selepas daripada Nabi Daud baca kitab Zabur, siapa yang akan baca kitab pula? Yang akan mendendangkan suara mereka? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeza pandangan. Di pandangan ulama mengatakan Nabi akan membacakan kitab tadi di tempatnya. Di tempat di mana? Syurga Firdaus. Dan di dalam syurga Firdaus tingkat yang paling tinggi disebut dengan wasilah. Nabi akan baca Quran di wasilah. Surah apa yang Nabi akan baca? Para ulama mengatakan akan dibacakan surah yang bagaimana suara? Dan yang terakhir, bagi mereka yang betul-betul ubudiyah, hubbulillah, betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendengar suara ketiga, ya laisa kamitslihi syai', yang kita tak pernah dengar seumur hidup kita. Suara siapa? Suara Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan ulama mengatakan ketika itu Allah akan memperingatkan kita kembali kepada diri kita ini dengan surah apa? Surah Ar-Rahman. Allah akan baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
alla taqaw fil mizan ila akhir ayat, sehinggalah jumpa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pernyataan kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apakah nikmat aku yang mau kamu dustakan? Itu untuk dunia. Dan ulama kata Allah akan ulang dalam syurga. Kamu dah masuk syurga, apa lagi nikmat aku yang kamu nak dustakan? Dan ulama mengatakan ketika itu nikmat dalam syurga yang kita kata sekali gigit 40 rasa ni akan meningkat sebanyak 10%. Ada pandangan kata 10%. Nikmat syurga boleh meningkat, Ustaz? Ya, ketika itu yang tidak ternilai, infinity nikmat. Tak boleh hitung dah nikmat punya hebat syurga ni. Diangkat 10% lagi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mentitipkan pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini untuk meningkatkan nikmat dalam syurga Allah. Maka berapa banyak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman? Berapa? 32, 33, 34. Jangan semak sekarang, balik semak. Baca. Alah-alah tu baca lah Ar-Rahman. Dapat? Para ulama mengatakan sehingga habis, maka akan digandakan nikmat dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya membaca satu riwayat, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini, setiap perkara yang haram atas muka bumi Allah akan halalkan. Antara dia apa? Arak. Apa kelebihan arak di syurga? Dia sama, bukan sama, dia lebih kurang apa yang dipikirkan oleh orang dunia bila dia minum arak dunia. Orang minum arak, dia mabuk kan? Mabuk ni bahasa Inggeris kita panggil apa? Bahasa mudah faham. High kan? Dia terbang. Tapi hakikat orang minum arak dia terbang lah. Bukan terbang, dia terbaring. Dia muntah, dia terbaring. Tapi dia pening lah. High lah tu kan? Pening. Para ulama mengatakan high otak. Tapi dalam syurga Allah, kira dia minum arak ni nak terbang lah kat dunia ni. Dalam riwayat kata, orang yang masuk dalam syurga Allah, bila dia minum sungai daripada arak, maka Allah akan datangkan seperti yang dia hajat kat dunia dulu. Dan orang cakap dia terbang. Orang minum arak dalam syurga ni, dia akan terbang. Setiap kali orang minum arak, dia terbang. Cara Ustaz, Allah Allah. Tok Guru saya cakap sekali teguk, sekali terbang. Sekali terbang. Kalau 2 kali teguk, tak tahulah 2 kali terbang macam ni. Wallah alam. Dan Tok Guru saya cakap perkara yang sama. Sebelum terbang, kita akan termenung. Sebab rasa arak tadi 40 rasa. Bagaimana Ustaz? Wallah alam. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Langsai hutang saya 5 kan? Tak hanya 5 minit saya bagi untuk neraka saja. Dan yang ke-10 adalah malaikat Malik, bertugas menjaga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Malik ni bagaimana keadaannya? Ridwan cantik, semua orang tahu. Garang macam mana? Tak pernah senyum lagi. Betul, tak pernah senyum, betul. Riwayat kuat. Garang dia bagaimana? Dirawikan, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Nabi bertemu dengan satu malaikat. Disebutkan oleh beberapa ulama dalam kitab Kifayatul Muhtad dan sebagainya. Kata guru kami, ketika Nabi SAW sampai di suatu tempat, lalu diketemukan dengan malaikat Malik alaihissalam. Lalu selepas daripada bertemu dengan malaikat Malik, bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapa orang ni? Tak senyum pun kat aku dia. Rasulullah ni dia kata aku ingat. Rasulullah mengadu kat Jibril, begitu bersama malaikat Malik, wahai Jibril, siapa orang ni? Siapa malaikat ni? Tak senyum. Semua malaikat menghadap aku, semua senyum. Memanglah Asyraful makhluqat. Nabi, ni dari riwayat
Jangan persisirkan apa yang Nabi dah ambil daripada Allah. Nabi naik langit pertama, semua malaikat di dalam kitab Kifayatul Muhtaj, semua malaikat dalam keadaan berdiri, qiyam. Para ulama mengatakan malaikat berdiri daripada mana? Daripada awal penciptaan dia. Maksudnya apa? Sebelum semua makhluk yang ada ni ada, siapa ada dulu? Malaikat lah. Dan sebelum-sebelum tu lah bahan banyak. Lama tak jarak ada dengan Rasulullah? Lama, berdirinya mereka. Para ulama qiyam, mereka ini diambil oleh Allah Ta'ala lalu dihadiahkan kepada Nabi. Sebab tu terjadinya qiyam dalam solat. Betul di. Sebab kelakuan siapa? Malaikat pada langit pertama. Dan para ulama mengatakan ketika itu diberikan peluang kepada malaikat yang berdiri daripada ribuan tahun, Allah alam, infinity tahun tak tahu berapa, punya lama berdiri, diberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi salam kepada mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu dibenarkan oleh seluruh malaikat yang berdiri ini untuk memberhentikan ibadat mereka, untuk menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali pertamanya mereka berhenti selain berdiri untuk ibadat, untuk membuat ibadat yang lain. Apa dia? Menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa dia jawab salam? Menjawab salam itu dibenarkan kepada malaikat ketiga. Sebab itu semayang jangan buat main. Dan para ulama mengatakan setiap yang malaikat bertemu dengan Nabi semua senyum, kecuali malaikat Malik. Ini dah riwayat. Kalau malaikat Malik ketika itu, malaikat Malik alaihi salam, dia riwayat mengatakan ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa ni siapa ni?" "Inilah Malik, penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala." "Awak tak senyum ni?" Kau tak ada cakap kedah kan? Kenapa tak senyum ni? Apa jawab Jibril? "Wahai Muhammad, inilah wajah yang paling manis pernah dijumpa, ataupun pernah malaikat Malik ni buat seumur hidup, ataupun selama dia diciptakan, dan seumur hidup aku melihat Malik, inilah muka yang paling manis sekali dia pernah buat." Itu pun tak prepare lah tuan-tuan kita prepare sama-sama. Nabi pun kata tak senyum dia. Jibril kata itu muka paling cantik dia pernah buat, paling manis pernah buat. Dapat kalau orang kita tak tahu. Dan dari riwayat mengatakan bagaimana Malik ini dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengelola ataupun malaikat Malik ni general, ketua dalam neraka. Di bawah dia disebut dengan malaikat Zabaniyah yang bakal menyiksa. Zabaniyah ni macam mana? Zabaniyah ni punya garang. Kita jangan cerita Malik, cerita Zabaniyah. Zabaniyah ni punya garang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, api neraka ini kalau ditemukan dengan malaikat Zabaniyah, mereka akan ketakutan, akan makan sama sendiri sebab takut melihat wajah malaikat Zabaniyah. Kalau malaikat Malik je, tahu tak? Api. Tadi kita cerita gunung takut kan? Ni api takut api. Sehingga tubuh kami akan makan sama sendiri. Api neraka ni warna apa? Warna apa? Paling kuat riwayat warna biru, sikit biru. Pandangan ulama yang paling kuat warna hitam. Ada pandangan juga tak ada warna, wallahu a'lam. Tapi paling banyak kata warna hitam. Maksud warna hitam dia apa? Dibakar sehingga berubah warna lebih faham? Berubah berapa lama jangka masa dibakar api neraka, wallahu a'lam. Sehingga para ulama mengatakan warna yang tidak datang dalam dunia ini, warna itu hitam, dia pun bukan hitam yang kita fikir macam saya pakai hitam, wallahu a'lam. Api yang dibakar lama punya garang api neraka ni pun, ulama kata api neraka ni macam mana lah keadaan api neraka. Neraka ni macam mana keadaan? Neraka ni makhluk kan? Dia tempat tapi dia makhluk, dia hidup. Di padang mahsyar nanti
akan ada 4 malaikat yang akan tarik neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Jahannam. Sewaktu itu kumpul di Mahsyar, ada satu api yang akan menolak kita pada satu tempat. Kita akan kumpul semua di situ, lalu ditarik neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari riwayat, ditarik menggunakan rantai-rantai. Dari riwayat kata bila ditarik 500 tahun perjalanan, dah rasa bahang api neraka. Ulama ini. Dan suara yang keluar daripada Jahannam ketika itu akan menakutkan seluruh makhluk yang ada. Ini neraka. Neraka ni pun tengok malaikat Zabaniyah takut makan sama sekali. Malaikat Zabaniyah ni tengok malaikat balik macam mana? Bagaimana keadaan dia? Dan riwayat para ulama mengatakan mereka sentiasa mengelakkan diri mereka untuk berhadapan dengan malaikat Malik alaihissalam. Elak diri tu elak diri. Tak nak jumpa lah, tak nak jumpa. Walaupun dah neraka ke, kalau dia tak nak jumpa lah king ni. Ini dalam riwayat. Bersediakah kita dalam tu? Dan semua malaikat dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala lagi kuat pukulan dia, lagi laju pukulan dia, lagi dia taat perintah Allah, lagi kuat dia pedang kita dalam neraka, lagi Allah suka. Kan seronok dengar tu. Lagi dia pukul kita, lagi teruk keadaan kita, lagi Allah suka. Selalu pukul orang Allah tak suka kan. Dia pukul kita dalam tu, lagi Allah suka. Boleh semua insya-Allah. Dan dua keadaan ini semua daripada kita akan melihat. Boleh semua insya-Allah. Allah a'lam. Pukul 10. Tepat. Di sini para ulama mengatakan apa kaitan Quran ini, kitab ini dengan syurga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kaitannya? Kaitannya para ulama mengatakan membezakan kita besok di akhirat. Siapa kita? Kita mungkin tak sampai tahap untuk menjadi orang alim yang besar, atau kita ini menjadi orang yang sangat banyak ibadat solat dia. Tapi para ulama kata paling baik untuk kita, jangan kita kurangi pembacaan Al-Quran kita. Kata beza kita dengan umat maknanya sebab Quran. Saya pernah cerita Quran bagaimana kan keadaan mukjizat dia. Kerana Al-Quran ini diturunkan, yang membawa Al-Quran ini, kerana membawa Al-Quran, malaikat yang membawa Al-Quran ini telah dijadikan ketua para malaikat. Kerja dia buat apa? Buat wahyu Al-Quran, dijadikan ketua para malaikat. Diturunkan Al-Quran kepada seorang Nabi ini, maka Nabi ini jadi apa? Ketua segala Nabi. Dapat? Dan di sini meletakkan siapa kita dengan Al-Quran. Semaklah diri kita dulu. Anak-anak semak dulu bacaan, isteri, suami, baca Al-Quran. Semua benda saya pernah jumpa orang hantar anak dia kelab muzik piano, RM570 untuk 1 jam, semata-mata untuk bukan competition kan, bukan pergi lawan, tak, semata-mata untuk menghiburkan dia petang-petang hari. Hari cuti, dia nak anak dia main tu. Dia seronok dengan orang lain begitu, orang Islam. Saya tak kritik buat lah, tak masalah kalau itu yang beri manfaat untuk dia. Tapi di sini kita letak timbang antara kita dengan Al-Quran kita. Al-Quran ni dia bukan menghibur kita kat dunia saja. Dalam kubur besok ni, dapat? Tak salah. Tak salah. Dan dia akan jadi salah bila kita mendahulukan perkara lain. Itu disedang sebelum terlambat. Kena tengok betul-betul macam mana, kena fikir ni dalam kepala. Macam mana anak aku bacaan ni, isteri aku macam mana bacaan, suami aku macam mana bacaan dia. Bagi muslimat kena fikir. Dan para ulama mengatakan fikir kita ini boleh mengubah keadaan semasa kita. Salah kita sebab apa? Kita tak fikir, bahkan buat tak tahu. Di sini je. Itu pun kalau fikir di sini je lah. Kalau tak fikir ni macam mana?
Dan saya nak beritahu satu hadis Nabi, Nabi kata kalau kamu melihat mungkar, ni yang terakhir, kalau kamu lihat kemungkaran, Nabi kata apa? Hendaklah kamu cegah dengan, nampak mungkar, hendaklah kamu cegah dengan tangan kamu. Kalau tak mampu dengan apa? Dengan lidah kamu. Kalau tak mampu dengan hati, yang ini membenci. Tangan bermaksud apa? Dengan kuasa, authority. Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan lidah, yang ini nasihat. Kalau tak mampu dengan hati, hati ni apa? Sentiasa doa dan juga sangka baik terhadap dia. Kalau boleh bencikan apa yang dia buat. Lebih-lebih kemungkaran itu adalah pada sudut keluarga kita. Antara mungkar yang kita tak nampak mungkar, apa dia? Keluarga kita meninggalkan pembacaan Al-Quran. Itu kemungkaran. Itulah kemungkaran. Kenapa masalah banyak dalam keluarga kita? Sebab kita tinggalkan Quran dalam kehidupan kita. Apa? Kemungkaran tak tu? Kemungkaran. Ini dengan kuasa pun kita tak buat. Dengan lidah nasihat apa dah lagi? Kita tak pandai nak cakap. Kata ulama, dengan hati pun tak rasa. Tak apalah. Kita tengok anak-anak tak pak ngaji kan? Tak apa, biasalah ni. Ulama kata, Nabi beritahu dalam hadis, membenci dengan hati itu adalah selemah-lemah keimanan. Maksud dia, kalaulah kita tak dapat rasa dengan hati kita tadi bahawa anak kita ni bila tak baca Quran bermasalah, kita tak rasa masalah benda tadi, padahal rasa dengan hati benda tadi salah ataupun masalah, itu adalah selemah-lemah iman. Maksud dia, selemah-lemah iman lepas tu, maksud dia apa? Tak ada iman dah. Ulama kata, bila tidak merasakan dengan hati, tengok anak-anak tak dapat baca Quran, tak boleh baca Quran, kita tak rasa dengan hati kita bahawa benda tadi salah, benda tadi biasa saja pada kita. Para ulama kata, takut ketika itu kita tidak mempunyai iman. Sebab membenci dengan hati itu selemah-lemah iman. Ini benci dengan hati pun tak ada. Macam keluarga kita tak semayang ataupun tak menuntut ilmu agama Allah, kita tengok biasalah ustaz, perkataan dia itu menandakan siapa kita. Membenci dengan hati dan lemah iman. Ni benci dengan hati pun tak ada. Keluarga kita tak amal agama kan? Tak apalah ustaz, tak rasa bersalah hati. Ulama kata, dia khawatiri ketika itu kalau meninggal, ada iman ke tak ada iman? Jadi insyaAllah di muhasabah pengajian kita, para ulama kata pengajian yang kita ambil, bila ada sesuatu tergerak dalam hati itu untuk perubahan dalam keluarga, itu ilmu bermanfaat tu. Bermanfaat dah itu ilmu itu. Ustaz, saya dah usaha anak saya tak jadi ustaz. Jadi tak jadi urusan Allah. Betul? Allah ajar didik anak daripada awal. Bila anak lahir, apa kita kena buat sebagai ayah? Azan kan? Azan bahasa apa? Bahasa apa azan? Arab. Baby itu Melayu kan? Dia faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami sedap di hospital. Sedap punya suara. Bayi tadi faham tak? Azan telinga kanan, qamat diri. Mula dengan Allah, akhir dengan Allah. Mula dengan Allah apa? Akhir dengan la ilaha illallah. Allah, Allah. Anak faham ke kita? Apa yang kita cakap dia tak faham, bahasa pun tak faham, tapi kena azan tak? Yang sampai ke agama siapa pada anak tu? Allah. Ikhtiar kita azan tak? Azan ni sebagai tanda apa? Ikhtiar kita, betul? Usaha kita. Sampai tak sampai kalimah azan ni pada pemikiran dia, hati dia, tu urusan apa? Allah. Sebab itu salurkan dulu. Tapi saluran kita ini adalah sebaik-baik saluran, dan itu adalah habis usaha kita. Jangan sambil lewa je. Sambil lewa kena agama kita buat. Kalau benda lain kita bagi, oh perfect. Ni kalau tak ni plan A, plan B, sampai plan Z ada. Tapi agama Quran, you plan. Dia kalau tak jadi ni, sini lah. Tak jadi nak buat macam mana ustaz? Biar je lah dia macam tu ustaz. Nampak? Kita meletakkan keadaan itu. Kalau boleh, usaha ikhtiar kita sehabis mungkin.
Kemudian jadi tak jadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Di ilmu yang kita ambil, jangan habis kat kita. Ni ngaji, habis kat kita ya, anak-anak tak faham ni. Kena sampai pada mereka. Sebab apa saya bagi tahu macam tu? Sebab yang memahami anak-anak ni lebih dalam lagi adalah kita sendiri. Saya faham anak-anak yang lain. Saya tak faham. Saya tak kenal pun. Lebih mendalam tak kenal. Yang kenal siapa mak ayah dia. Mak ayah dia yang dah ambil ilmu di sini, maka sampai di rumah mengikut kadarnya. Dapat? Dan yang terakhir ulama kata berbebing Golok, Sungai Golok. Dia cakap apa? Baba Abdul Rahman, jangan jadi seperti burung hantu. Orang tu seperti burung hantu. Betul? Duduk kat rumah biji, tengok dia apa berlaku dalam rumah. Tegur tak ada, apa tak ada. Yang buat apa? Bersiul dia. Siul. Tegur tak ada, apa tak ada. Cukup masa dia terbang. Faham? Dalam saya cakap ni sebenarnya, kalau faham istilah burung hantu, kenapa sebut burung hantu? Orang tu sebut burung hantu, tak sebut burung gagak, tak sebut burung kakak tu. Ada sebab apa sifat karakter burung hantu ni sebenar. Jangan jadi seperti orang tu begitu, tak. Kitalah yang membentuk. Tidak pernah ada alasan terlambat dalam membentuk anak-anak. Tak pernah ada alasan. Bagaimana acuan dia, kita yang buat. Mungkin kita tersilap dahulu, maka hari ini kita kena betulkan balik mana yang kita mampu. Jadi insyaAllah, Wallahu'alam. Ada soalan? Ni kalau tambah lagi, masuk lagi, memang 10:30 sudah lambat. Ada soalan? Wallahu'alam. Dah berwayang kuat kita boleh akhirilah majlis kita ni. Dalam live ni mungkinlah tak berwayang kan, sebab dia tak datang suruh. Dia datang pun dapat bau tu. Boleh semua insyaAllah apa yang kita dengar pada hari ini. Semoga Allah beri kekuatan pada kita. Sama-sama saya bercakap di sini, sesama kita dapat amalkan, ambil aktifan dan sampaikan pada orang insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.